Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 13 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 67 tahun yang merupakan kes 1752. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 59 tahun yang merupakan kes 5196. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sementara itu, siasatan bagi penyebab kematian bagi 2 kes yang telah kembali ke rahmatullah sebelum ini telah selesai dilaksanakan. Penyebab kematian bagi kes 3148 yang telah meninggal dunia pada 2 September 2021 telah disahkan dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes 3264 yang telah meninggal dunia pada 4 September 2021 telah disahkan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Kementerian Kesihatan seterusnya ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 214 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 5,261 orang. Terdapat 44 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3440 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 4323 mengandungi 3 kes baru, kluster 4944 mengandungi 15 kes baru, kluster 4868 yang mengandungi 10 kes baru, kluster 4917 yang mengandungi 12 kes baru, dan kluster Hua Ho Manggis Mall yang mengandungi 12 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Sementara itu, satu kluster baru iaitu kluster rimba kompleks yang mengandungi 7 kes baru adalah hasil daripada operasi mass swabbing yang telah dijalankan pada hari Sabtu 18 September 2021. Penyiasatan lanjut dan tindakan susulan seperti kuarantin bagi kontak terdekat sedang dijalankan bagi kluster ini. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tiada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 362 dan kluster 1257. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 95 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Singapura pada 14 September 2021 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 422. Pada ketika ini terdapat 106 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan.
Dalam pada itu, 118 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,575 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,652 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,724 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 307,015 ujian. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sidang media Kementerian Kesihatan baru-baru ini, kerjasama yang diberikan oleh kes-kes positif dan mereka yang menjalani perintah kuarantin adalah sangat-sangat dihargai dalam memberikan sokongan kepada usaha kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Kebanyakan kes didapati mematuhi arahan untuk mengasingkan diri di pusat-pusat pengasingan yang disediakan dan juga di rumah masing-masing. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan mereka yang sedang berada di pusat-pusat pengasingan untuk mematuhi semua arahan dan peraturan di pusat-pusat pengasingan, termasuk dalam hubungan tata cara pengasingan serta menghormati peraturan berkaitan dengan penyusunan dan pemakaian harta benda kerajaan, termasuk perabot yang disediakan di pusat-pusat berkenaan. Peraturan yang ditetapkan adalah bagi memastikan operasi pemantauan dan rawatan boleh dijalankan dengan sebaiknya. Di samping untuk memastikan keselesaan dan privasi pesakit-pesakit semasa berada di dalam pengasingan. Sementara itu, bagi mereka yang dibenarkan menjalani pengasingan diri di rumah, kerjasama habis kita adalah dipohonkan untuk sama-sama menghormati petugas yang membuat penghantaran makanan ke rumah-rumah. Syukurilah usaha mereka yang bertungkus lumus membantu rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dalam menghadapi wabak COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam keadaan peningkatan kes-kes yang ada pada hari ini dan bertambahnya kluster-kluster yang ada, serta membantu usaha kerajaan mengurangkan kadar jangkitan, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk tidak keluar rumah tanpa sebarang tujuan yang penting. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk keluar rumah jika perlu saja, mengelakkan dari pergi ke tempat-tempat yang sesak dan dilarang, melawat sanak saudara dan rakan-rakan. Walaupun vaksin COVID-19 terbukti berkesan mencegah ataupun mengawal jangkitan, namun breakthrough infections masih boleh berlaku. Oleh yang demikian, langkah-langkah pencegahan perlu diteruskan dan setiap orang masih perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing, khususnya bagi melindungi mereka yang berisiko tinggi, warga emas dan kanak-kanak yang masih belum boleh menerima suntikan vaksin COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau melalui aplikasi BruHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada asal@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Waliumul Fazil dari Radio Television Brunei. Ingin mengajukan beberapa soalan. Soalan yang pertama, Yang Berhormat Datuk,
Mengenai dengan kes-kes positif yang sedang menjalani pengasingan di pusat-pusat pengasingan yang telah disediakan yang tidak mematuhi arahan dan peraturan semasa berada di pusat-pusat tersebut. Jadi apakah kesan yang boleh terjadi sekiranya mereka tidak mematuhinya? Okey, terima kasih. Jadi bagi pesakit-pesakit yang di bawah jagaan kerajaan di tempat-tempat isolasi ini, diorang adalah dimasukkan di sana di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Jadi jika berlaku sebarang kekerasan, boleh Akta Penyakit Berjangkit boleh dikenakan kepada mereka. Ataupun kalau ada membuat nuisance lah, atau boleh di bawah our normal jenayah punya undang-undang. Baik. Soalan yang berikutnya ni, Yang Berhormat Datuk, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian terhadap individu-individu berkenaan? Okey, seperti saya nyatakan tadi, bagi yang membuat kekecohan ataupun membuat sebarang kekerasan terhadap petugas-petugas, kementerian tidak akan teragak-agak membawa mereka ke mahkamah untuk diadili sebaiknya. Baik. Berikutnya ni Datuk, merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan oleh pihak media kemarin. Ini mengenai dengan mereka yang berhasrat untuk mengunjungi ibu bapa masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin terlebih dahulu. Jadi memohon pencerahan lanjut daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Adakah ini hanya bagi anak-anak yang hendak menziarahi ibu bapa yang tinggal bersendirian, atau adakah juga dibenarkan jika hendak melawat ibu bapa yang memang tinggal satu rumah bersama dengan anak yang lain? Okey. Memang sebelum ini dibenarkan orang melawat indungnya, terutama sekali yang bersendirian. And yang seboleh-bolehnya yang melawat ni divaksin lah, kerana kalau ada kadang-kala orang tua-tua ni sebab masalah-masalah tertentu nak dapat menerima vaksin. Tapi kalau dua-duanya boleh lagi baik. Walau bagaimanapun, kalau indung itu sudah ada anaknya menjaga, seboleh-bolehnya lah waktu ni jangan terdulu. And seperti dinyatakan tadi, tani hari ni 214 kes. Dan kluster yang baru ni 7 ni, yang kalau kita lihat ada 15, ada 10 kes. Ini rumah persendirian ni. Bukannya institusi atau dormitory ke kedai ke. Mainly rumah persendirian. Ada tunang melawat tunang dan sebagainya. Tu jangan dulu berjalan masa ni lah. Kalau anda perlu tu. Jadi untuk menjawab itu, kalau ada sudah anaknya dengannya tinggal, masa ni macam-macam kemudahan ada kan. Kalau mau video call kah. Okey, baik. Jadi berikutnya ni Datuk, turut berkait dengan soalan tadi. Sekiranya anak-anak ibu bapa tersebut kesemuanya sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap, bolehkah setiap anak-anak tersebut membuat lawatan pada masa yang sama? Sama je tu. I think orang ramai perlu ingatlah, vaksin ni ia mencegah bis kita daripada dapat COVID. Orang benjek, okay, dia still boleh menjadi pembawa virus. Okay? Jadi ia boleh menyebarkannya kepada ahli keluarga. Apa yang dikhawatiri arah indung lagi warga emas atau yang ditakuti. Benjek kayak yang kalau anda perlu tu jangan terdulu. Sudah ada yang menjaga ke dia, alhamdulillah, you can video call saja kah. Jangan saja bersendirian. Atau bedar-bedar kita melawat kah. Dua-dua. Jangan sekaligus lah semua. Sekarang rumah A menyambut rumah B lagi, adik-beradiknya, dan banyak lagi. Baik, terakhir ni Datuk. Jadi mungkin ada tempoh masa yang dihadkan ataupun dibenarkan bagi mereka yang melawat ataupun menziarahi ibu bapa ini. Sekiranya ada penjaga, Datuk. Ya, kalau melawat ini ataupun kalau ada orang positif lah,
mengagak arah orang Indo positif, dia semestinya anak semindong, siapa sajalah. Kalau tani berhadapan dengan mereka, terutama dalam ruang yang tertutup, dalam 15 minit ke setengah jam, risiko untuk mendapat itu tinggilah. So Harapkanlah, ya. kalau boleh sekejap sajakah kalau perlu tu. And kalau mau biarnya orang dalam bukan ruang yang tertutup, macam bilik yang damit kah, sampit. Kalau dah buka tingkapnya kah, dan sebagainya lah. Itu pun sebagai langkah mengurangkan peluang. Jikalau anaknya tu walaupun dia vaksin, dia pembawa virus kan, boleh terjadi je tu. So lebih lama dengan indung, lebih lama ia risikonya, lebih tinggi risikonya. Cuma tu. Baik, terima kasih yang berdatang. This is James from Bono Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Perdana Secretary of Health. My question is about the mass swabbing for foreign quarters, which is undergoing since 2 days ago. How many swab have been done and how many positive cases have been detected? Okey, mula-mula tadi buat hari Sabtu kali malam, itu dalam 300 lebih orang, atau didapati ada 7 kes baru lah di sana. Itu yang dinamakan tadi Rimba Cluster punya kompleks. So, yeah. Currently, how many hotspot has been identified? I think kalau kita melihat arah Brookhaven tu banyak peluang, arah mapnya. Kalau bagaimanapun Kementerian Kesihatan akan menilai mana yang perlu dibuat dan sebagainya lah. So, yang perkara ini akan dilanjutkan dari masa ke semasa lah. Dato' also I mentioned more than 400 people didn't turn up for their vaccination appointment. Have this caused any wastage of vaccine? Alhamdulillah, pusat vaksinasi ini dijalankan arah pusat macam big, Indo Stadium dan sebagainya. Jadi ada orang menampung lah nyatanya. So, ia banyak ramai orang di sana. Jadi pembaziran atau wastage itu minimal lah. So masih ada lah. Masih ada. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk dan Yang Mulia Tuan SUT. I am Rasidah from the Scoop. Datuk, perhaps you can elaborate the reason behind the big spike today. I think this is the first time we reached the 200 digit in the last few weeks. The highest was, I believe, was 300. So maybe you can elaborate the reason why ada big spike. Ini yang seperti saya nyatakan tadi lah. Kebanyakan kluster-kluster baru ini adalah dari rumah persendirian. So yang baru saja klusternya hampir 50 orang. Okey, baru 5 kluster tu rumah persendirian sudah 50 mencacah 50 orang. Jadi lain lagi kluster-kluster yang sedia ada sebelumnya. Jadi ataupun banyak rumah persendirian. So satu dinyatakan tadi peningkatan ini kebanyakannya because kita ni banyak jalan-jalan lah. And sebab most kebanyakan yang positif ni adalah kontak, okay, ataupun orang damam. So damam disebabkan dia berjalan arah ke mana-mana, and then damam dia tampil ke hadapan untuk berswab. Di sanalah didapati ia positif. Okay. 2 weeks ago, Dato', you mentioned that you expect cases to continue to rise until mid of September, until we might see a downward trend. Do you still believe this is the case? Tertakluk kepada masyarakat kita ni Kalau durang merati bisa. So pun masih jalan-jalan, then we will not see the end of this very soon. Jadi akan berlarutan, berpanjangan. Dan Tani harap Tani punya vaksin pun akan dapat menampung permasalahan ini sebagai satu usaha lah untuk mengawal penularan ini.
Okay. Thank you, Yang Berhormat Datuk. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.